Malaysia diuji. Sekali lagi Malaysia berdepan cabaran. Kebijaksanaan Tun Dr. Mahathir Mohamad sekali lagi diperlukan. Krisis ekonomi Asia 1997 dan 1998, cabaran baru buat Malaysia. Selepas berjaya menundukkan Inggeris dan merampas Guthrie dalam peristiwa Down Read, apakah nasib bumi bertuah ini? Sebelum kita bermula, saya ingin minta anda supaya subscribe dan tekan tombol loceng supaya anda tidak terlepas video-video baru dari channel ini. Like dan share banyak-banyak supaya rakan-rakan anda pun tahu apa yang anda tahu dari channel ini. Malaysia adalah sebuah negara yang sedang membangun. Ekonominya rancak dijalankan. Malaysia juga negara yang penuh dengan hasil buminya. Sebelum ini Malaysia merdeka, tapi hasil buminya yang kaya masih lagi dimiliki oleh Inggeris. Kejayaan dan kebijaksanaan Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam merampas semula hak yang sepatutnya dinikmati rakyat Malaysia akhirnya dapat dirampas kembali dalam peristiwa Down Read. Rakyat Malaysia dan generasi hari ini harus berasa bersyukur atas peristiwa itu. Kerana kejayaan di dalam serangan Down Read, Malaysia dapat merasai hasil buminya tanpa rasa bimbang. Sememangnya peristiwa Down Read memberi kesan besar di dalam sektor ekonomi negara dan membuka jalan permulaan Malaysia untuk berdaya saing dengan negara-negara lain dalam mencapai sebuah negara maju. Dalam suasana tenang dan ekonomi yang rancak ini, Malaysia berdepan cabaran. Bukan sahaja Malaysia, bahkan beberapa negara Asia lainnya turut terkesan dengan teruk. Ekonomi Malaysia berdepan risiko di dalam krisis ekonomi Asia. Krisis ekonomi Asia 1997 dan 1998. Indonesia, Korea Selatan dan Thailand terkesan teruk. Malaysia juga terkena tempiasnya dalam krisis ini. Persoalannya, bagaimanakah krisis ini boleh terjadi? Krisis ini sebenarnya bermula di Thailand antara tahun 1986 hingga 1996. Di mana ekonominya berkembang pada kadar purata 9% setiap tahun dan kadar inflasinya yang agak rendah. Thailand pada ketika itu mencapai sebuah negara yang ekonominya berkembang pesat. Ini meletakkan Thailand di tangga teratas dunia dalam sektor ekonomi. Mata wang baht ketika itu 25 baht bersamaan $1. Pada tahun 1997, nilai mata wang Thailand diserang secara besar-besaran oleh pedagang mata wang melalui spekulasi, menyebabkan ekonomi Thailand yang sedang rancak berkembang berhenti secara tiba-tiba dan menyebabkan nilai mata wang susut dengan sangat pantas. Ini menjadikan 56 baht bersamaan $1. Banyak syarikat-syarikat besar di Thailand pada ketika itu gulung tikar. Kesan dari serangan itu di Thailand, ia merebak dengan pantas ke negara-negara Asia
termasuklah Malaysia. Pelabur-pelabur yang memberi pinjaman ketika itu menjadi bimbang dan tidak meyakini lagi kepada negara-negara Asia, yang mengakibatkan mereka mengeluarkan kredit mereka semula dengan jumlah yang agak besar. Tambahan pula kredit yang dikeluarkan perlu melalui pertukaran nilai, menjadikan keadaan semakin parah dan nilai mata wang semakin merosot. Malaysia juga terkesan dengan krisis ini. Pada 1997, Malaysia memiliki defisit akaun mata wang melebihi 5% KDNK. Pada bulan Julai, ringgit Malaysia diserang oleh penyangak mata wang. Malaysia menambat mata wangnya pada 17 Ogos 1997 selepas ringgit jatuh menjunam. 4 hari kemudian, Standard & Poor's menurunkan rating hutang Malaysia. Seminggu kemudian, agensi rating tersebut menurunkan rating Maybank, bank terbesar Malaysia. Pada hari yang sama, bursa saham Kuala Lumpur jatuh 856 mata, titik terendahnya semenjak 1993. Pada 2 Oktober, ringgit jatuh lagi. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad telah memperkenalkan kawalan modal. Pada 1998, pengeluar di berbagai sektor menurun, iaitu sektor pembinaan menyusut sebanyak 23.5%, pengeluaran menyusut 9% dan pertanian 5.9%. Keseluruhan GDP negara menurun sebanyak 6.2% pada tahun 1998. Ekoran krisis yang melanda negara-negara Asia ini, IMF telah mengeluarkan pakej rangsangan atau pinjaman bagi membantu memulihkan ekonomi negara-negara yang terkesan. Tetapi, ada beberapa syarat yang dikenakan. Ini mengakibatkan negara yang meminjam dari IMF seperti hilang kuasa dalam menentukan hala tuju ekonominya sendiri. Banyak negara yang tidak berfikir panjang telah menerima pakej pinjaman itu secara bulat-bulat. Namun Malaysia sebaliknya. Malaysia menolak pakej yang diperkenalkan oleh IMF dan memilih untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Persoalannya, negara yang sedang membangun seperti Malaysia mampukah menyelesaikan kekusutan krisis ekonomi Asia? Tun Dr. Mahathir Mohamad sentiasa mempunyai pemikiran di luar kotak. Beliau ingin menyelesaikan masalah krisis ini tanpa campur tangan pihak asing. Perbincangan demi perbincangan dibuat bersama jemaah menteri demi mencari jalan keluar. Akhirnya, pada tahun 1998, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah memperkenalkan sebuah pakej kawalan modal bagi memulihkan dan menstabilkan semula ekonomi negara. Ia membuatkan Malaysia dapat menarik nafas lega. Yang pertama, kadar faedah diturunkan dengan ketara, membolehkan syarikat-syarikat dan para pengguna untuk bernyawa kembali, dan kemudiannya untuk meminjam seterusnya menambah pelaburan dan pembelanjaan. Tindakan Malaysia yang enggan menerima pakej IMF dan ingin berusaha sendiri dilihat sebagai radikal. Yang kedua, menstabilkan kadar pertukaran mata wang. Ringgit telah diikat pada 3.80 berbanding dolar Amerika. Dengan cara ini, turun naik mata wang dan spekulasi dapat dihentikan serta-merta. Hasilnya, polisi makroekonomi dapat dikuatkuasakan dan mengelakkan sebarang krisis perkhidmatan hutang seperti yang terjadi kepada Indonesia. Yang ketiga,
menutup perdagangan ringgit di luar negara dan juga perdagangan saham Malaysia di Singapura. Tindakan ini berjaya menghentikan sebarang aktiviti spekulasi dalam mata wang dan saham tempatan. Yang keempat, mengawal aliran modal, khususnya aliran modal jangka pendek oleh orang asing dan rakyat tempatan. Sekatan ini dilakukan terhadap pemindaan modal oleh rakyat dan syarikat tempatan. Yang kelima, mengekalkan kestabilan keuangan dengan membuat keputusan untuk tidak menutup institusi kewangan yang menghadapi kesukaran dan mengumumkan jaminan terhadap deposit di bank syarikat kewangan. Hasilnya, deposit lebih yakin dengan sistem perbankan negara, tidak seperti beberapa negara lain yang menutup bank-bank mereka atas desakan IMF. Yang keenam, melakukan penstrukturan semula dan pemodalan sektor korporat dan perbankan bagi membolehkan pemulihan makroekonomi. Antara langkahnya adalah dengan penubuhan dana harta, iaitu syarikat pengurusan aset bagi menangani masalah pinjaman tidak berbayar, penubuhan dana modal, iaitu agensi khas bagi pemodalan institusi kewangan bermasalah, dan penubuhan jawatan kuasa penyusunan semula hutang korporat bagi menstruktur semula hutang korporat. Yang ketujuh, menghidupkan semula pelbagai sektor ekonomi yang terkesan dengan krisis ekonomi tersebut. Yang ke-8, mengekalkan sesetengah polisi utama ekonomi dan sosial, terutamanya dalam peraturan pemilikan aset asing, subsidi dan kawalan harga, polisi berkaitan pengedaran dan keseimbangan dalam etnik komuniti tempatan. Hasil pendekatan Malaysia dalam menangani krisis ini, Malaysia amat bernasib baik kerana Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad yang menolak pakej yang ditawarkan oleh IMF. Reserve asing Malaysia pada ketika itu agak rendah, namun mencukupi untuk bertahan sesuatu tempoh. Sekiranya nilai ringgit terus jatuh, ekonomi negara mungkin akan runtuh. Sekiranya Malaysia mengambil pakej tawaran IMF, kebanyakan polisi yang diperkenalkan di atas tidak dapat dilakukan kerana kita akan terikat dengan syarat-syarat IMF. Kebanyakan negara yang menerima pakej pinjaman IMF tidak mempunyai kebebasan untuk menguatkuasakan sebarang pelan pemulihan seperti negara kita dan akhirnya terikat dengan kuasa luar. Pendekatan melalui polisi yang diperkenalkan Malaysia meletakkan ekonomi Malaysia di atas landasan ekonomi yang stabil dan menafikan kritikan dan kutukan antarabangsa bahawa Malaysia akan bankrupt. Ramai memuji kebijaksanaan pimpinan Malaysia berdasarkan hasilnya. Pengajaran yang kita boleh dapat daripada peristiwa ini, pertamanya, terdapat alternatif lain selain daripada polisi-polisi dan pakej yang diwatakan oleh IMF. Pendekatan Malaysia terhadap krisis ekonomi ini menunjukkan bahawa pendekatan alternatif sebenarnya wujud dan adalah tidak mustahil. Keduanya, mempunyai ruang polisi sendiri dan flexibility adalah penting bagi negara membangun untuk berkembang. Pengalaman Malaysia menangani krisis ini membuktikan bahawa sesebuah negara bebas menentukan hala tuju sendiri tanpa bergantung kepada mana-mana organisasi, termasuklah IMF sendiri. Sesebuah negara berhak memilih dan menggunakan mana-mana polisi yang dilihat sesuai untuk mereka. Di dalam situasi di mana masalah menjadi terlalu kompleks, kepimpinan sesebuah negara perlu berani untuk berfikir di luar kotak dan mencari langkah atau cara baharu bagi menangani isu berkenaan. Kesimpulannya, strategi pengurusan krisis kerajaan Malaysia sudah pasti bukanlah hasil seorang dua individu saja, namun ia adalah usaha kolektif pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama para menteri, Majlis Tindakan Ekonomi Negara dan sekretariatnya serta beberapa agensi utama kerajaan. Kini dunia mengiktiraf pendekatan Malaysia sebagai suatu cara baharu yang inovatif dan efektif dalam menangani krisis ekonomi. Organisasi seperti IMF yang suatu ketika dahulu skeptik dan memandang rendah terhadap negara seperti Malaysia turut belajar daripada pengalaman ini. Semoga Malaysia akan kekal maju seperti zaman kegemilangan dahulu, dihormati dan dikenali oleh dunia kerana kebijaksanaan pengurusan